inilah peluang UMNO nak mendapat jawatan Timbalan Perdana Menteri. Sebab Azmin Ali sudah tidak layak untuk menjadi Timbalan Perdana Menteri. Dan bersama Datuk Umar Nur Adam, Presiden Laskar Cyber Malaysia, bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Bekas-bekas ni tak main lah. Jadi malam ni Datuk, kita nak sembang sikit politik isu semasa. Nak minta pandangan Datuk tentang penyertaan Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia baru-baru ini. Apakah kesan pandangan Datuk terhadap kekuatan Perikatan Nasional hari ini? Kesan dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya baguslah bila Azmin Ali menyertai PPBM. Maka secara automatik kita ada Perdana Menteri daripada PPBM dan kita ada Timbalan Perdana Menteri daripada PPBM. Jadi bila benda ni berlaku, maka berlakulah ketidakseimbangan. Maka kita kena pandang benda ni positif. Positifnya ialah inilah peluang UMNO nak mendapat jawatan Timbalan Perdana Menteri. Sebab Azmin Ali sudah tidak layak untuk menjadi Timbalan Perdana Menteri. Sebab pertamanya Muhyiddin sendiri pun tak layak jadi Perdana Menteri. Kursi yang sepatutnya jadi Perdana Menteri ni UMNO tapi sekarang ni bila mana mereka dah buat move dia dah curi 16 orang daripada UMNO, dia dah curi 9 orang daripada PKR menyertai PPBM. Selepas ni dia curi pula lagi 6 orang daripada PAN menyertai Bersatu. Kemudian ada 4 orang lagi daripada PKR. Dia akan curi dan jumlah mereka sudah jadi 42. So bila PPBM ada 42 kursi, dan bila PPBM ada 42 kursi, secara automatik walaupun UMNO ada rakan kongsi dia MCA 2 kursi dan MIC 1 kursi, ada 42, tetapi PPBM akan jadi parti dalam komponen Perikatan Nasional. Walaupun hakikatnya Zahid boleh goreng kata tak ada Perikatan Nasional dan sebagainya, tapi sudah ada kerjasama. Sudah ada kerjasama di antara Zahid dengan PAS dengan Muhyiddin. Cuma dia nak ngakal orang UMNO ni, dia tak cakap lah UMNO ni masuk Perikatan Nasional Cuma UMNO sudah pasti tidak akan bertanding di kerusi yang digadai kepada PPBM. Jadi bila Azmin masuk ni, maknanya ke arah PPBM mendapat kedudukan terbesar, dia layak untuk menjadi Perdana Menteri secara hakiki. Sebelum ni tak layak sebab dia hanya ada berapa kursi. Jumlah kursi UMNO lebih daripada jumlah kursi PPBM. Tapi selepas ni mereka secara automatik akan layak menjadi Perdana Menteri. Cuma bila Perdana Menteri datangnya daripada Bersatu, maka sewajarnya Timbalan Perdana Menteri datang daripada parti kedua, iaitu UMNO. Cuma sepatutnya yang menjadi Timbalan Perdana Menteri ialah Datuk Zahid Hamidi Tapi saya rasa Muhyiddin pun tak bagi Datuk Zahid ni. Dia pun bakal kena kencing dengan Muhyiddin. So dia sepatutnya bagi kepada Tok Mat, kerana Tok Mat ialah Timbalan Presiden UMNO. Tapi Tok Mat pun saya rasa tak akan dapat jawatan Timbalan Perdana Menteri ni. Jadi orang yang next in line ialah Ismail Sabri,
Tapi saya rasa Ismail Sabri pun akan kena kencing juga. So akhir sekali dia akan ambil geng-geng semburit jugalah, Isyamuddin jugalah yang akan jadi timbalan Perdana Menteri. Inilah senario dia bila mana Azmin Ali menjadi ahli PPBM dan selepas ni akan menjadi naib presiden kepada PPBM yang akan dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin. Maka bersiap sedialah orang-orang yang tak dengar kita punya nasihat jangan kerjasama dengan PPBM ni kan. Bersiap sedialah untuk mempertahankan tokoh semburit negara ni sebagai kepimpinan muafakat nasional. Itu dia. Okey. Ada soalan lain? Soalan kedua tu berhubung kepada penyertaan Azmin Ali dalam Parti Bersatu. Kuat sikit. Tiba-tiba baru-baru ini parti MIC tarik diri daripada Perikatan Nasional. Adakah ianya berpunca daripada penyertaan Parti Bersatu YB Azmin Ali yang turut disertai oleh Timbalan Menteri Belia Persekutuan yang datang daripada bukan bangsa Melayu, ataupun kerana semangat kerjasama MIC dengan UMNO dan Barisan Nasional? Apa pandangan Datuk? Pada pandangan saya, bila mereka menubuhkan Perikatan Nasional secara senyap-senyap, sepatutnya semua presiden parti mestilah menjadi jawatan kuasa penaja. Tapi dia ambil Sibaraj kan, bekas ketua pemuda, menjadi penaja kan. Jadi saya pun tak nampak lah sama ada Sibaraj sudah merujuk kepada Presiden MIC ataupun tidak. Saya tak pasti kan. Tetapi yang pasti saya menyokong penuh tindakan Tan Sri Vicky yang telah bagi saya bersolidariti bersama dengan UMNO untuk tidak menyertai Perikatan Nasional. Cuma rakyat di bawah ni kita faham rakyat di bawah ni tak nak UMNO BN menyertai sebarang pakatan dengan PPBM. Maksudnya apa? Maksud dia, kalau pilihan raya umum yang lepas UMNO bertanding 122 kursi kawasan parlimen, maka kali ni kalau PAS bersama dengan UMNO, kursi yang PAS bertanding, tapi baki daripada 122 kursi itu sewajarnya UMNO bertanding. Bukan sandiwara yang dibuat oleh mereka ni. Mereka kata UMNO hanya kerjasama dengan Muafakat Nasional, dalam tu ada PAS, tapi PAS bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Nampak macam seolah-olah macam UMNO ni tak bersama dengan Perikatan, tapi hakikat dia kursi UMNO akan digadaikan kepada PPBM. So ini bukan apa yang rakyat kat bawah nak. Rakyat kat bawah hari ini nak supaya dalam pilihan raya akan datang, semua kerusi-kerusi 222 kawasan parlimen, kalau Sarawak kita serahkan kepada GPS, kalau di Semenanjung dan Sabah hanya BN yang bertanding bersama dengan PAS. BN tu dalam dia ada UMNO, PBRS, MCA, MIC dan PAS. 5 parti je. Ini apa yang rakyat nak lihat. Tapi kalaulah diagihkan kerusi, ada kursi yang dikosongkan untuk Perikatan Nasional daripada bersatu bertanding, maknanya dalam erti kata lain, walaupun dia depan kita, dia cakap tidak ada kerjasama dengan PPBM, tetapi hakikat dia memang ada. So kalau ini berlaku, insya-Allah Laskar Cyber kita akan atur calon-calon bebas untuk bertanding di semua kerusi yang ditandingi oleh calon PPBM, insya-Allah. Itu dia. Soalan yang lebih spesifik Datuk Ya. Masih soalan yang sama tadi, premis yang sama. Tapi adakah Datuk melihat sekiranya Parti Bersatu ni membuka pintu secara ahli bersekutu kepada bukan Melayu, adakah ia akan memberi lebih impak yang besar kepada komponen Barisan Nasional seperti MIC dan juga MCA? Ini nak terima bukan Melayu,
di dalam parti dia, itu hak bersatu. Kita tak boleh interfere, kan? Parti dia nak buat cara apa, itu peluang pada dia. Dan bagi saya, kita tak boleh keluar kenyataan. Saya minta maaf lah, saya tak bersetuju dengan kenyataan Tengku Razali dengan mengatakan bahawa kita patut keluar kerana bersatu mengambil ahli bukan Melayu. Kerana itu kita patut keluar ataupun tidak menerima bersatu daripada Muafakat Nasional. Saya rasa alasan tu saya tak boleh terima. Minta maaf lah. Kita tak boleh ambil pendekatan resis, bagi saya. Kerana saya berpandangan bahawa hak untuk membuka keahlian kepada mana-mana kaum itu terpulang kepada parti tersebut, kan? Kalau kita komplain bersatu nak ambil ahli daripada contohnya macam ahli Parlimen Segamat untuk menjadi ahli dia, kan? Sebenarnya mereka hanya memperbodohkan ahli mereka sendiri. Sebab nama parti dia ada perkataan peribumi. Jadi mana datang Sentara ni jadi peribumi, kan? Itu masalah dia, kan? Tetapi kita tak boleh keluar daripada Pakatan Muafakat Nasional ataupun menolak bersatu semata-mata kerana mereka membuka keahlian kepada bukan Melayu. Ini tak boleh. Nampak kita ni seolah-olah macam resis lah, kan? Dan kita kena tahu juga, dalam masa yang sama kita berada di dalam Muafakat Nasional bersama PAS. PAS ada Dewan Perhimpunan bukan Islam ni. Ada India, ada Cina. So macam mana kita boleh terima PAS yang ada India, ada Cina dalam Dewan Himpunan bukan Islam dia, tapi kita tak boleh terima bersatu? Yang itu saya tak berapa setuju. Bagi saya itu hak bersatu, pulang lah, kan? Kalau saya pun saya cakap terus terang, kan? Kita tak boleh salahkan bersatu. Kita patut salahkan BN. Kenapa sehingga hari ini BN duk sembang kata nak buka keahlian dia secara langsung. Orang yang nak menyampah dengan UMNO ni, tapi dia masih nak sokong BN. Betul tak? Buka keahlian direct membership. Ini dah sembang lama dah ni. Zahid dah sembang lama, tapi tak buat. Betul tak? Orang ada yang tak bersetuju dengan MIC, tak bersetuju dengan MCE, tapi dia tetap setia dengan BN. Maka bukalah keahlian kepada direct membership. Jadi kita tak boleh salahkan bersatu. Itu hak bersatu. Dia nak ambil bukan Melayu sebagai member dia. Okey.